Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok dan juga Facebook. Ahlan Fatimah Samsuddin dan juga Haslina Muhammad Syakimi serta semua sahabat-sahabat yang lain. Kita nak sambung daripada pembacaan hadis kitab Sahih Imam Muslim pada pagi Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan setiap daripada kita bakal beroleh manfaat, pengajaran dan kebaikan daripada sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tiba pada riwayat 1544. Kita dah tiba pada riwayat 1544. Masih lagi berkenaan tentang bacaan doa kunut. Bacaan doa kunut. Maka dibawakan hadis dan tajuk oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah. Bahawa jika kunut nazilah, kunut, doa kunut kerana sesuatu musibah, perkara yang berlaku kepada umat Islam, maka kunut nazilah boleh dilakukan pada kelima-lima waktu solat. Nanti kita akan baca, Nabi pernah melakukan kunut nazilah pada waktu maghrib. Maka kunut nazilah boleh pada kelima-lima waktu solat. Namun kalaulah kunut yang menjadi kebiasaan pada waktu itu dalam mazhab Syafi'i pada waktu subuh, maka itu adalah setiap masa. Kunut yang kita lakukan pada waktu subuh adalah setiap masa. Kita dah tiba pada riwayat yang ke 1544. Baca sanad dia. Daripada sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah mengkhabarkan bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda menunaikan solat fardu isyak, idz qala, maka baginda telah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, thumma qala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan qabla an yasjud, sebelum baginda turun sujud dengan doa kunut nazilah. Maka daripada hadis ini menunjukkan pada waktu isyak Nabi SAW pernah melakukan kunut nazilah. Maka Nabi SAW mendoakan, Allahumma najji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Thumma dzakara, kemudian baki hadis adalah sama seperti hadis Al-Auza'i, sehinggalah pada waktu itu perkataan kasini Yusuf, kurniakanlah kepada musuh-musuh Islam kemarau sebagaimana kemarau yang pernah berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka daripada sini jelas bahawa Nabi membaca kunut pada solat isyak. Nanti kita akan baca Nabi baca kunut pada solat maghrib. Maka daripada sini keluarnya pada waktu itu istidlal dan dalil bahawa untuk kunut nazilah boleh dilakukan pada kesemua solat. Bukan sekadar solat subuh. Kita biasa buat pada solat subuh ataupun Jumaat dekat negara kita. Tapi sebenarnya kunut nazilah boleh dilakukan pada kelima-lima waktu solat daripada sudut hukumnya. 1545 baca. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala telah berkata, wallahi demi Allah, la uqarribanna bikum, pasti dan pasti aku akan mendekatkan dengan kamu cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah nak tunjukkan kepada para tabi'in pada waktu itu cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fakana Abu Hurairah, maka adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqnutu, telah melakukan kunut pada waktu zuhur dan isyak, pada waktu zuhur dan isyak. Maka ini menunjukkan pada waktu zuhur Abu Hurairah melakukan kunut kerana beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wa salati subuh, dan juga pada waktu solat fardu subuh. Wa yad'u lil mu'minin wa yal'anul kuffar, maka dalam doa kunut tersebut, dalam doa kunut nazilah tersebut, Abu Hurairah mendoakan bagi orang beriman dan pada waktu itu melaknat golongan-golongan musuh yang memerangi Islam, golongan kuffar. 1546 baca. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, doa keburukan alal ladzina qatalu, ke atas mereka-mereka yang telah membunuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Telaga Maunah. Maka di sini ada lebih kurang 79 ataupun ada riwayat mengatakan 68 para sahabat telah dibunuh dengan kejam ketika mana dalam peristiwa Telaga Maunah. Maka Nabi telah mendoakan selama 30 pagi, 30 waktu subuh, doa ke atas mereka ini. Lalu siapakah yang telah terlibat dalam pembunuhan para sahabat radhiyallahu anhum? Nabi mendoakan keburukan ke atas kabilah Ri'il, Zakwan, Lihyan dan Usayyah. 4 kabilah ini. Ri'il, Zakwan, Lihyan dan Usayyah. Maka Nabi SAW bersabda dalam doa baginda, asatillaha wa rasulah, mereka telah menderhaka kepada Allah dan Rasul. Kemudian Anas bin Malik telah berkata, anzalallahu ta'ala fil ladzina kutilu bi bi'ri ma'unah Qur'anan qara'nah, sebenarnya Allah telah menurunkan berkenaan tentang para sahabat yang telah terbunuh dalam peristiwa Telaga Maunah dengan satu ayat Al-Quran yang pernah kami baca. Kemudian ayat tersebut telah dimansuhkan, telah dibatalkan pada waktu itu bacaannya. Apakah ayat Quran tersebut? Anballighu qaumana, bahawa sampaikanlah kepada kaum kami, an qad laqina rabbana, bahawa sesungguhnya kami telah bertemu dengan Tuhan kami, faradiya anna wa radina anhu, lalu kami redha dengan Tuhan kami dan Tuhan kami pun redha dengan kami. Maka sebenarnya ada ayat yang turun menyampaikan mesej pada sahabat yang terbunuh dalam peristiwa Telaga Maunah, yang kemudiannya ayat tersebut tidak lagi dibaca. Dan banyak sebenarnya ayat-ayat yang pernah ada, kemudian pada waktu itu bacaannya telah dimansuhkan, tidak lagi dibaca. 1547 baca. Maka aku telah bertanya, kata Muhammad, kepada sahabat Nabi Anas bin Malik, hal qanata Rasulullah, adakah Nabi SAW pernah berkunut ketika mana solat fardu subuh? Maka adakah Nabi SAW telah berkunut? Maka pada waktu itu Anas bin Malik menjawab, na'am, bahkan Nabi SAW berkunut seketika ba'dar rukuk, selepas bangun daripada rukuk. Maka selepas bangun daripada rukuk, maka pada waktu itu Nabi SAW telah kunut seketika. Terus riwayat 1548 daripada hadis sahih Muslim. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qanata Rasulullah, Nabi SAW telah berkunut selama 1 bulan. Bilakah Nabi berkunut? Ba'dar rukuk, selepas bangun daripada rukuk. Dan ini adalah dalil bagi mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah menyebut kunut adalah sebelum daripada rukuk. Sebelum rukuk, maka pada waktu itu berkunut. Maka dalam mazhab Syafi'i mengambil hadis daripada hadis-hadis yang kita baca, bahawa kunut adalah selepas daripada rukuk. Bilakah Nabi SAW telah melakukan kunut? Pada solat subuh. Maka baginda telah mendoakan keburukan ke atas kabilah Ri'il, Zakwan, wa yaqulu, dan Nabi bersabda, Usayyah, kabilah Usayyah, asatillaha wa rasulah,
mereka telah menderhaka kepada Allah dan Rasul. Maka kita baca dulu pada baris yang pertama syarah Nawawi. Ini sebenarnya syarahan untuk hadis 1543 yang kita baca semalam, tapi kita terlepas pandang untuk baca. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, walam summa balagana annahu taraka dhalik. Kemudian telah sampai kepada kami maklumat baginda telah meninggalkannya. Maka apa yang baginda tinggalkan? Bukan Nabi tinggalkan bacaan kunut, tidak. Sebab itu kata Imam Nawawi, yakni doa ala hadhil qabail. Nabi meninggalkan perbuatan mendoakan keburukan ke atas kabilah-kabilah yang telah menyakiti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma aslul kunut, adapun kunut itu sendiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan. Falam yatrukhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan doa kunut ketika mana fardu subuh. Falam yatrukhu hatta faraqad dunya. Kadza sahha, begitulah yang telah sabit daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana kata Anas bin Malik, bainama huwa yusalli, minta maaf, sebagaimana yang sabit daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka adapun doa kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggalkan. Yang Nabi tinggalkan maksud hadis 1543 adalah mendoakan keburukan bagi kabilah-kabilah Arab yang telah membunuh pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Terus baca riwayat seterusnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut selama 1 bulan. Sama juga hadis seperti ini. Nabi telah buat kunut selama 1 bulan. Maka yang berhenti bukanlah pada waktu itu keseluruhan doa kunut. Tetapi yang berhenti pada waktu itu adalah Nabi tidak lagi mendoakan keburukan, kebinasaan untuk kabilah-kabilah Arab seperti mana kebiasaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, iaitu kabilah Ri'al, Zakwan, Usayyah dan juga lain-lain. Terus yad'u ala ba'da ruku' fi salatil fajar. Selepas bangun daripada rukuk, Nabi akan mendoakan keburukan untuk kabilah tersebut pada solat fardu subuh. Yad'u ala bani Usayyah, Nabi mendoakan keburukan ke atas kabilah Banu Usayyah. 1550 baca. Maka ini dalil untuk mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bahawa kunut adalah sebelum daripada rukuk. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altuhu, minta maaf, daripada Asim, daripada Anas bin Malik, beliau berkata, iaitu Asim, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik berkenaan tentang kunut, adakah sebelum rukuk ataupun selepas daripada rukuk? Maka kata Anas bin Malik, maka kunut adalah sebelum daripada rukuk. Maka ini menjadi dalil bagi mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala bahawa doa kunut adalah sebelum daripada rukuk. Namun riwayat ini adalah, kalaulah dibandingkan dengan riwayat Anas bin Malik yang lain, adalah riwayat yang terpencil. Riwayat terpencil. Sebab itu kita lihat riwayat atas-atasnya. Semua riwayat Anas bin Malik menyebut pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut selepas daripada rukuk. Kita lihat 1547, 1548 dan juga 1549. Maka riwayat ini terpencil pada waktu itu menunjukkan Anas bin Malik berkata kunut sebelum daripada rukuk. Padahal riwayat Anas yang lain pada waktu itu dengan jelas menyebut bahawa doa kunut adalah selepas daripada bangun daripada rukuk. Terus qala qultu, maka Asim berkata, sesungguhnya ada yang mendakwa bahawa Nabi SAW kunut selepas bangun daripada rukuk. Maka beliau berkata, innama qanata Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW hanya melakukan kunut
selama 1 bulan mendoakan kebinasaan ke atas beberapa golongan yang telah membunuh beberapa orang daripada kalangan sahabat Nabi SAW, dan mereka itu adalah golongan para qari. Terus 1551 Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada ala sariyatin, begitu sedih di atas kehilangan satu pasukan, ma wajada, sebagaimana sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kehilangan as-sab'in, 70 orang yang telah disyahidkan dalam peristiwa Telaga Maunah." Dan cara mereka pun pada waktu itu menjadikan Nabi SAW sangat kecewa. Mereka datang minta kepada Nabi guru untuk mengajar Al-Quran. Maka pada waktu itu Nabi SAW hantar. Maka Nabi hantar ramai para hafal Al-Quran, para qari. Namun mereka telah mengkhianati kepercayaan Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW sangat-sangat sedih dengan apa yang berlaku kepada para sahabat baginda dalam peristiwa Telaga Maunah. Kanu yud'aun al-qurra, mereka yang telah dibunuh ini dikenali dengan panggilan al-qurra, mereka yang mahir dalam Al-Quran. Famakatha syahran, maka baginda telah berterusan selama 1 bulan mendoakan keburukan, kebinasaan ala qatalatihim, di atas pembunuh-pembunuh mereka. 1552 baca sampai habis. Terus riwayat yang lebih kurang sama. Lalu jangan lupa kepada sahabat-sahabat yang mendengar sabda Nabi SAW untuk memperbanyakkan selawat lagi-lagi pada hari Jumaat. Mudah-mudahan kita dilimpahi dengan rahmat dan berkah. Terus 1553. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW qanata syahra, baginda telah melakukan kunut selama 1 bulan. Yal'anu, baginda melaknat dalam kunut baginda kabilah-kabilah yang telah membunuh para sahabat baginda. Itulah kabilah Ri'il, Zakwan, Usayyah, dan baginda bersabda, Usayyah asawullah wa rasulah, mereka telah menderhaka kepada Allah dan Rasul. 1554 baca sampai habis. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata, telah mendoakan doa kunut, iaitu kunut nazilah, syahran, selama 1 bulan. Yad'u, baginda mendoakan kebinasaan ala ahya'i min ahya'il Arab, ke atas beberapa kabilah daripada kabilah-kabilah Arab. Maka siapakah kabilah-kabilah ini kita dah baca pada riwayat yang ke-1546. Ada lebih kurang 4 kabilah, iaitulah kabilah Lihyan, Ri'al, Zakwan dan juga Usayyah. Summa tarakah, kemudian baginda Nabi SAW memberhenti daripadanya. Kata Imam Nawawi yang kita dah baca pada muka surat sebelum ini, yang Nabi berhenti bukanlah keseluruhan kunut. Yang Nabi berhenti adalah mendoakan keburukan dan kebinasaan ke atas mereka yang telah membunuh para sahabat Nabi SAW. Terus Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW kana yakunutu fi subhi wal maghrib. Nabi SAW berterusan mendoa kunut ketika mana solat fardu subuh, itu kita biasa, wal maghrib, bahkan solat maghrib. Maka kita dah baca riwayat tentang Isya, kita dah baca riwayat tentang Zuhur, dan ini adalah riwayat tentang maghrib. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalaulah kunut nazilah, maka boleh lakukan pada kelima-lima waktu solat. Terus baca. Nabi SAW telah melakukan doa kunut pada waktu fajar dan maghrib.
Terus riwayat yang lebih kurang sama. Terus Khufaf bin Ima Al-Ghifari, sahabat Nabi yang kita jarang dengar nama dia. Daripada Khufaf bin Ima Al-Ghifari, daripada kabilah Ghifar. Beliau telah berkata, Nabi SAW telah berdoa di dalam solat baginda, Allahumma la'an, ya Allah laknatlah 4 kabilah ini, kerana mereka telah membunuh para sahabat Nabi. Siapakah 4 kabilah tersebut? Bani Lihyan, Ri'al, Zakwan dan Usayyah. Asawallah, mereka ini telah menderhaka kepada Allah dan Rasul. Kemudian Nabi mendoakan wa Ghifar, dan sementara itu kabilah Ghifar, ya Allah ampunilah mereka. Wa Aslam, dan kabilah Aslam, salamah Allah, maka pada waktu itu peliharalah mereka. Kerana 2 kabilah ini masuk Islam, kabilah Ghifar dan Aslam. Bahkan kita dah baca dalam Sunan Tirmizi, dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmizi, bahawa mereka ini masuk Islam tanpa paksaan, tanpa pada waktu itu sebarang kekerasan. Maka Nabi mendoakan mereka. 1559 baca. Khufaf bin Ima radhiyallahu ta'ala anhu boleh berkata, raka'a Rasulullah, baginda Nabi SAW telah rukuk. Thumma rafa'a ra'sah, kemudian baginda bangun daripada rukuk. Lalu baginda Nabi SAW mendoakan, Ghifaru ghafarallahu lah, kabilah Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Wa Aslam, salamah Allah, kabilah Aslam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memelihara mereka. Kemudian Nabi mendoakan wa Usayyah, kabilah Usayyah, mereka telah menderhaka kepada Allah dan Rasul. Allahumma, sabda Nabi, ya Allah, laknatlah Bani Lihyan, laknatlah kabilah Ri'al, laknatlah Zakwan. Kemudian barulah Nabi SAW turun sujud. Kata Khufaf bin Ima, faju'ilat la'natul kafarah min ajli zalik. Maka semenjak daripada itu dijadikan dalil bahawa boleh untuk melaknat golongan-golongan yang menjadi musuh Islam, yang pada waktu itu menyakiti umat Islam daripada galangan golongan kufar. 1560 baca sampai habis. Terus riwayat 1561, kita mula masuk pada tajuk yang baru. Pada riwayat 1561, dan ada banyak hadis yang Imam Muslim bawakan di sini. Maka Imam Muslim membawakan hadis berkenaan yang pertama, qada'is salatil faitah. Daripada hadis-hadis ini kita akan belajar bahawa solat qada' boleh ditunaikan. Solat qada', solat yang tertinggal perlu untuk diqada'kan. Itu satu. Bahawa solat yang ditinggalkan perlu untuk qada'. Maka itu perkara pertama yang kita akan nampak daripada hadis ini. Yang kedua, wastihbabi ta'jili qada'iha. Sunnah untuk menyegerakan qada'. Jangan terlalu lama pada waktu itu kita tangguh-tangguh, lama-lama menjadikan kita lupa. Maka daripada tajuk, maka ada 2 perkara, bahawa pada waktu itu qada' solat ketika mana terlepas sesuatu solat dan menyegerakan qada'nya. Dan nanti kita akan belajar lagi banyak perkara daripada hadis-hadis ini. Terus 1561. Okey, sebelum kita teruskan pembacaan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada baris yang pertama kata Imam Nawawi, hasilul mazhab, ringkasan dalam mazhab Syafi'i adalah annahu idza fatathu faridah, apabila seseorang itu tertinggal sesuatu solat fardu, maka dia wajib untuk mengqada'kannya. Fa in fata bi'udhrin, apabila dia terlepas solat tersebut dengan sesuatu keuzuran, maka disunnahkan untuk dia qada' dengan segera. Wa yajuzu ta'khir, namun diharuskan pada waktu itu melewatkan mengikut pandangan yang paling kuat. Wa hakal Baghawi, Al-Baghawi dan selainnya pada waktu itu menukilkan la yajuzu, tidak boleh untuk melewat-lewatkan qada'. Ini satu pandangan.
Wa in fatathu bila uzrin. Dan ini yang banyak salah faham pada zaman kita. Kata Imam Nawawi, dan jika seseorang itu terlepas sesuatu solat tanpa sebarang keuzuran, tak ada keuzuran, kerana dia tak solat, maka solat tersebut menjadi qada. Wajib qada'uha 'alal fawri 'alal asah. Maka wajib untuk dia menunaikan qada solat tersebut dengan segera. Wakilah, dan di sini ada pandangan yang kedua, yang pada waktu itu menyebut tidaklah wajib menunaikan secara terus, boleh untuk menunaikan kemudian. Ballahu 'ala ta'khir. Wa idza qada salawat ustuhibba lahu qada'uhunna murattaba. Kata Imam Nawawi, ketika mana seseorang itu ada qada banyak solat, maka disunatkan kalaulah dia mampu untuk mengqada'kan solatnya secara mengikut turutan. Fa in khalafa, kalaulah dia tidak mengikut turutan, subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia tak ikut turutan, maka tak ada masalah. Solat tersebut juga adalah sah di sisi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada tisu tak? Sekejap. Minta maaf. Maka dalam mazhab Syafi'i, maka sama bahkan mengikut pandangan majoriti para ulama, sama ada qada itu berlaku kerana uzur, kerana ada keuzuran, ataupun tanpa uzur, dia tak solat, maka apapun situasi pada waktu itu kena qada solat. Kena qada solat. Dan sebaik-baiknya qada solat itu dilakukan alal faur, dengan segera. Namun kalaulah tidak, maka dengan takhir, dengan mengambil masa pun tidak menjadi masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Persoalan yang kedua, pada baris yang ketiga, wa in fatat sunnah ratibah. Kalaulah seseorang itu tertinggal sunat-sunat rawatib, contohnya qabliyah subuh, ataupun pada waktu itu contohnya qabliyah qabliyah isyak dan sebagainya, dia tertinggal pada waktu itu sunat rawatib, maka adakah boleh qada ataupun tidak? Maka kata Imam Nawawi, asahhuhuma yustahabbu qada'uha. Maka sunnah untuk mengqadakan dia. Dan kita akan nampak juga dalam salah satu riwayat, Nabi menunaikan qada qabliyah subuh. Maka menjadi dalil bahawa solat-solat sunat rawatib, maka boleh untuk diqada'kan. Maka ini adalah pandangan yang paling tepat di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka apakah solat sunat rawatib yang Nabi pernah qada'kan? Baris yang keempat, ka qada'ihi sallallahu alaihi wasallam sunnat az-zuhri ba'da al-asar. Nanti kita akan baca Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqada'kan solat sunat zuhur selepas daripada fardu asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqada'kan qabliyah subuh dalam hadis yang bakal kita baca nanti, dan juga beberapa riwayat yang lain. Terus baca 1561 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qafala, ketika mana pulang, min ghazwati Khaybar, daripada peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Setengah mengatakan pada bulan Muharram, setengah mengatakan selepas daripada itu. Sara Lailah, maka bila balik daripada Khaybar, maka Nabi telah melakukan perjalanan pada waktu malam. Hatta idza adrakahul kara, sehingga apabila adrakahu, telah datang kepada baginda al-kara. Al-kara maksudnya mengantuk. Sebab itu lihat pada baris yang ke-2, 4, 6, 8 daripada awal, maka kata Imam An-Nawawi, al-kara maksudnya adalah an-nu'as. Maka Nabi SAW telah datang kepada baginda mengantuk. Maka pada waktu itu apa yang Nabi buat? Ar-rasa. Maka Nabi SAW telah berhenti rehat pada penghujung malam. Ar-rasa yu'arrisu ta'ris, maksudnya adalah berhenti rehat pada penghujung malam. Maka baginda telah bersabda kepada Bilal, iklak lana,
berjagalah bagi pihak kami pada malam ini. Wahai Bilal, engkau jangan tidur, tolong pada waktu itu kejut kami untuk solat subuh. Maka pada awalnya fasalla Bilalun, maka Bilal telah menunaikan solat. Ma qaddiralah, berapa rakaat pun yang telah ditetapkan untuknya. Wa nama Rasulullah, dan Nabi SAW pada waktu itu tidur bersama dengan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Falamma taqarabal fajar, apabila solat fardu subuh semakin hampir, istasnada, maka Bilal pada waktu itu telah pilih untuk bersandar kepada untanya. Kerana dia letih, dia kata sandarlah sekejap, dia nak bersandar. Muwajihal fajar, pada waktu itu menghadap kepada kepada tempat fajar menyingsing. Maksudnya dia tengok ke langit. Bila nak masuk subuh ni, pada waktu tu dia bersandar, dia tengok ke langit. Namun apa yang berlaku? Faghalabat Bilalan ainah, maka telah menguasai Bilal akan matanya. Maksudnya Bilal pada waktu itu terlelap dan tidur. Wahwa mustanidun, dan Bilal tertidur dalam keadaan dia bersandar pada untanya. Falam yastaiqidh Rasulullah wala Bilal, maka ketika mana masuknya subuh, tidak bangun Nabi SAW, tidak pula Bilal radhiyallahu anhu, bahkan tidak ada seorang pun daripada kalangan sahabat Nabi SAW, sehingga darabathum, telah menyinari mereka asyamsu, matahari, sehinggalah matahari telah menyinari mereka, barulah pada waktu itu mereka terbangun. Terima kasih banyak-banyak Ummi Abi, terima kasih banyak-banyak Cik Tun Seri, dan juga pada waktu itu semua sahabat-sahabat yang berikan gift. Terima kasih, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka Nabi SAW kata perawi, Nabi SAW awwaluhum istiqadha, adalah orang yang mula-mula bangun daripada kalangan mereka. Peristiwa macam ini berlaku beberapa kali, maka dalam riwayat ini menyebut Nabi SAW adalah orang yang pertama bangun. Dalam riwayat yang lain pada waktu itu menyebut pada sahabat dahulu yang pada waktu itu telah bangun. Sebab itu Imam Nawawi menyebut bahawa peristiwa ini seperti ini berlaku pada waktu itu beberapa kali. Maka Nabi SAW orang yang pertama bangun. Fafazi'a Rasulullah, maka Nabi SAW telah bangun dengan segera. Lalu bersabda, ai Bilal, wahai Bilal. Maka Bilal apabila bangun, dia pun minta maaf dengan Nabi seraya berkata, akhadha binafsi, telah mengambil pada waktu itu diriku, zat yang aku tebuskan ibu dan ayahku untukmu wahai Rasulullah, zat yang telah mengambil dirimu. Maksudnya telah menidurkan aku, zat yang telah menidurkanmu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, iktadu. Nabi SAW bersabda, pimpinlah binatang-binatang kamu. Maksudnya jom bangun, teruskan perjalanan. Faktadu, maka para sahabat telah memimpin kenderaan mereka dan pada waktu itu meneruskan perjalanan. Maka kemudian Nabi SAW telah berwuduk. Kemudian baginda telah memerintahkan Bilal untuk melaungkan iqamah untuk salat. Maka daripada sini kita belajar bahawa sunnah untuk melaungkan iqamah untuk salat. Sebentar. Okey, yang pertama pengajaran kata Imam Nawawi pada baris catatan Imam Nawawi 2, 4, 6, 8, 10. Minta maaf. 2, 4, 6, 8, 9. Kata Imam Nawawi, bila Nabi sedar dan Nabi suruh para sahabat teruskan perjalanan dulu, maka kata Imam Nawawi itu menjadi dalil bahawa solat fardu qadanya pada waktu itu tidaklah secara terus, boleh ditangguhkan seketika. Sebab itu Nabi tak terus solat, Nabi teruskan perjalanan terlebih dahulu. Maka itu perkara yang kita boleh belajar. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hadis ini dan juga hadis berikut kita belajar bahawa telah dilaungkan pada waktu itu iqamah, dalam sebahagian riwayat menyebut azan. Maka sebenarnya untuk solat qada pun sunnah untuk pada waktu itu melaungkan azan dan iqamah. Maka itu perkara yang kedua. Dan kemudian ada banyak lagi kalaulah kita perhatikan riwayat-riwayat yang ada di situ. Kemudian Nabi SAW telah menjadi imam untuk para sahabat solat fardu subuh. Maka ini menjadi dalil solat qada boleh pada waktu itu dilakukan secara berjemaah sebagaimana yang Rasulullah buat.
Falamma qada, maka apabila telah selesai solat, maka baginda bersabda, man nasiya, barang siapa yang terlupa untuk solat, maka hendaklah dia menunaikan solat tersebut apabila diingat. Fa inna Allah Ta'ala, kerana Allah sesungguhnya telah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan tunaikanlah kamu akan solat apabila kamu mengingatiku. Li dzikri, kerana mengingatiku. Terus qala Yunus. Terus riwayat 1562. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, arrasna, kami telah bermalam bersama Nabi SAW dan Nabi tidak mengejut, falam nastayqiz, maka Nabi dan kami tidak terbangun. Dan kami tidak terbangun ketika mana masuknya waktu subuh. Terus sehingga hanya terbit matahari barulah kami terbangun. Terus maka Nabi telah bersabda, hendaklah mengambil, liyakhudh, hendaklah mengambil setiap lelaki akan pada waktu itu tunggangannya. Maksudnya tempat tersebut Nabi tak nak solat di situ. Dalam hadis nanti kita akan baca, kerana sabda Nabi, di sini tempat yang banyak syaitan, maka Nabi SAW teruskan perjalanan. Terus maka di sini adalah tempat di mana hadirnya bersama dengan kita ada syaitan. Maka sebab itu menjadikan kita langsung tak sedar dan pada waktu itu tak bangun. Terus kemudian Nabi SAW meminta air yang pada waktu itu ada untuk berwuduk. Maka telah dibawakan ke fatawadda'a, maka Nabi SAW telah berwuduk. Kemudian baginda Nabi SAW telah sujud sebanyak 2 sujud. Berkata perawi yang bernama Ya'qub, summa salla sajdatain. Kemudian baginda Nabi SAW telah tunaikan dahulu solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Ini dalil dia bahawa solat sunat rawatib boleh diqadakkan juga. Bila Nabi dah selesai solat sunat qabliyah 2 rakaat, uqimatis solah, barulah iqamat dilaungkan, maka Nabi SAW telah mengimamkan solat fardu subuh. Jelas ke jelas? Riwayat 1563, kita akan sambung balik pada jam 3 petang insya-Allah. Pada jam 3 petang nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.